kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Salam ceria, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya boleh mula sudah ni kan? Pembimbing rakan sebaya sudah lama bertapak di negara Malaysia sejak 26 tahun yang lalu. Pembimbing rakan sebaya telah diilhamkan dan dicetuskan oleh Profesor Madya Dr. Zuraida Othman pada tahun 1986. Kini, di tahun 2015, selepas 29 tahun, adakah ahli pembimbing rakan sebaya anda mempunyai karakteristik seperti ini? Seperti unclear career path, loss in interest in PRS, untidy and messy PRS dan sebagainya. Sekiranya jawapannya ya, jangan bimbang. Memperkenalkan, I10 sebentar tadi dikuasakan oleh UMW Toyota Motor at Problem Solving Methodology menggunakan konsep strategi lautan biru kebangsaan, National Blue Ocean Strategy and Bosch. Tak kenal maka tak cinta. Saya Stanley Misun daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenggilan Tuaran Sabah dan sekolah saya merupakan pemegang The Malaysia Books of Records untuk the longest non-stop ethnic dance selama 48 jam dan 30 minit. This is our organization chart diketuai oleh Tuan Pengetua saya Encik Justin Rumput yang berada di sini, dan di sini merupakan SMK Tenggilan PRS High Committee, maksudnya jawatan kuasa dalam kalangan pelajar. Ini merupakan Gantt chart QC tool untuk program yang kami laksanakan Plan and Actual I10 PRS, di mana program ini dijangka selesai daripada bulan Januari dan berakhir pada bulan Ogos 2015. Untuk step yang pertama, untuk masalah, kami telah dapati ada 4 masalah yang berlaku di sekolah saya, fokus dalam unit bimbingan dan kaunseling, iaitu yang pertama, non-functioning pembimbing rakan sebaya, ketidakfungsian pembimbing rakan sebaya, yang kedua, abandoned one-stop center, yang ketiga, non-therapeutic UBK, dan yang ketiga, abandoned UBK memory lane. Dan daripada evaluation matrix, menurut brainstorming, we decided to choose non-functioning pembimbing rakan sebaya as our amalan terbaik Ministry of Education 2015 berdasarkan evaluation matrix yang tinggi berbanding masalah-masalah yang lain. This is the TOPP, Target Object Place and Purpose, di mana to improve non-functioning pembimbing rakan sebaya at SMK Tenggilan for competent, positive and marketable PRS merupakan project statement kami. Berdasarkan reasonnya di sini, to create awareness among students the importance of having positive image and strong self-esteem, sehingga reasoning yang keempat. Ini merupakan flowchart mengapa pembimbing rakan sebaya di sekolah saya tidak menunjukkan kefungsian yang cemerlang. Kalau kita lihat di sini daripada flowchart di sini, dia bermula daripada kumpulan PRS daripada 32 kampung dan asrama, dan this is actually the attitude problem shown by the students. This is the PRS and students hangout loitering map out at Tenggilan. Dan untuk step yang kedua, untuk kami mengetahui lebih mendalam tentang pembimbing rakan sebaya, we conducted a meeting with JPN, Misi Awang Mat Said, and counselor, just to understand more about PRS di Tuaran. Juga mengadakan a meeting with stakeholders dengan pejabat daerah Tuaran dan majlis daerah Tuaran to understand more about standard operational procedures on human activities in Tenggilan Town. Kami juga telah membuat interview dengan masyarakat kampung, the cyclists, food vendor, nurses, and the outcome, we successfully identified personality traits of PRS SMK Tenggilan. Pada masa yang sama juga, kami telah mengadakan questionnaires kepada masyarakat setempat, iaitu ibu bapa. Dan daripada questionnaires ini kami dapati 64.5% daripada community has knowledge on PRS concept. Tidak hanya berakhir kepada ibu bapa, kami juga telah turun ke padang untuk pergi ke tamu Tenggilan untuk mengetahui sama ada masyarakat tahukah tidak apa itu pembimbing rakan sebaya, dan we knew that 46% of the community has knowledge on PRS concept. Disebabkan sekolah kami mempunyai 6 sekolah dan juga 6 feeder school, kami telah mengadakan questionnaires kepada 6 buah sekolah, dan ianya terdiri daripada SRK St. James dan sebagainya, dan kami dapati we managed to identify 79.7% PRS awareness among the students.
Ya, dan kami juga telah mengadakan satu aktiviti, yaitu aktiviti spring cleaning and gotong royong PRS. Walaupun program ini agak mudah, tetapi yang membantu kami untuk mengenal pasti mana satu pelajar yang mempunyai kepimpinan yang tinggi, dan akhirnya we managed to identify potential PRS leader. Dan pada 12 hari bulan Januari 2015, kami telah mengadakan up close and personal with SMK Tenggilan PRS untuk 2 minggu data collection. Dan dalam aktiviti ini, tujuannya adalah to get PRS stress information before the starting of data collection. Dan kami dapati kumpulan pelajar-pelajar ini datangnya daripada 32 kampung dan daripada 6 sekolah kami, dan juga kebanyakan mereka merupakan pelajar-pelajar low social economic status, pelajar-pelajar luar bandar yang kurang berkemampuan. Ini merupakan konsep 5W&2HQC teknik, di mana untuk kami mendapatkan ketekalan dalam data kami, where, what, who, when, how, why, and how. Dan ini merupakan data collection on the first week, dan kalau kita dapati di sini kami telah mengenal pasti type of PRS attitude dari dalam aspek hardworking, responsibility, tidy and skillful. Dan kalau kita lihat daripada carta pie dan juga carta graf di sini, kita dapati memang sangat sedikit pelajar-pelajar yang menonjolkan sikap positif di sekolah kami. Dan seterusnya, ini merupakan data collection pada minggu kedua, dan ini merupakan carta graf dia, dan juga ini merupakan carta pie. Dan ini merupakan data collection untuk 2 minggu, dan kalau kita dapati seramai 312 data telah kami dapati di sini. Dan ini merupakan Pareto chart, and the Pareto chart is based on our data collection and help us to set up our target dalam step yang ketiga. Dan untuk amalan counseling ini, kami set target 90% peningkatan pelajar daripada 31 orang kepada 308 orang akan menonjolkan sikap-sikap yang positif sebagai permata modal insan permata negara di SMK Tenggilan. How? Daripada 31 ke 308, what to increase PRS score attitude at SMK Tenggilan, dan kami jangkakan dia akan meningkat pada bulan Ogos 2015. Ini merupakan step yang keempat, yaitu analyze the root cause. Mengapa pembimbing rakan sebaya di SMK Tenggilan tidak menunjukkan kefungsian yang tinggi? Dan kami dapati untuk masalah yang pertama, it is because of less teachers involvement. Kedua, outdated and unattractive PRS concept. Dan seterusnya yang ketiga, unattractive PRS activity. Activity yang tidak menarik. Dan juga no appreciation. Kalau kita tengok why yang pertama, hal ini adalah wajar kerana pembimbing rakan sebaya sudah lama bertapak di negara Malaysia, 29 tahun. Dan kami dapati PRS di sekolah kami sangat outdated dan sangat purba sedikit, ya. Dan seterusnya kami dapati the root causes, less teachers involvement dan segalanya di sini adalah betul dan boleh diselesaikan masalahnya. Dan ini merupakan evaluation matrix, dan untuk masalah root cause untuk less teachers involvement, ideas of countermeasure merupakan cara-cara untuk mengatasi masalah root cause. Dan daripada evaluation matrix ni kami telah memilih to identify and create 10 PRS teachers berdasarkan parity ranking, berdasarkan effective, practical and cost. Dan yang dua ni kami tidak ambil berdasarkan parity ranking yang tidak berapa tinggi. Ini merupakan ideas of countermeasure untuk outdated and unattractive PRS concept, countermeasure untuk unattractive PRS activities daripada multi-talent squad PRS hinggalah variety multi-level competition. Dan untuk root causes yang terakhir, tidak ada penghargaan kendiri kepada pelajar. Ini merupakan ideas of countermeasure appreciation at school assembly, one-stop center and entrepreneurship CSR. Ini merupakan action plan kami untuk root causes yang pertama, root cause yang kedua, root cause yang ketiga, dan root cause yang keempat. Kini sama-sama kita saksikan bagaimana kami menyelesaikan 4 masalah akar root causes yang berlaku dalam pembimbing rakan sebaya.
Untuk yang pertama, untuk menyelesaikan masalah root cause less teachers involvement, kami telah mengenal pasti plan of countermeasure to identify and create 10 PRS teachers. Dan ini merupakan 10 orang guru PRS yang telah dikenal pasti dalam pembimbingan rakan sebaya untuk menggerakkan PRS itu sendiri, dan mereka sedang berada di sini sekarang, masing-masing mempunyai kepakaran. Contohnya di sini yang berada Cikgu Jenting di sini, kepakarannya adalah Communication and Orchestra Bambu. Dia merupakan pengurusi Orkestra Bambu Negeri Sabah, dan juga Cikgu Robert dan Cikgu Faizal di sana, mereka mempunyai kepakaran dalam leadership and language. Dan semua pembimbing, guru-guru pembimbing rakan sebaya ini kami telah involve bersama PRS, dan lihatlah senyuman manis pelajar-pelajar yang pada dahulunya merasakan mereka dipinggirkan, kini mereka bersama-sama melaksanakan aktiviti demi menggalas tanggung jawab untuk menjadikan mereka menjadi permata, modal insan permata negara di negara Malaysia. Dan untuk masalah yang kedua, outdated and attractive PRS concept, kami telah to create PRS 5 PRS rank categories, black, white, bronze, silver, gold and platinum. Dan ini merupakan aktiviti-aktiviti PRS di sekolah saya, di mana pelajar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan anugerah ini. Bermula dengan anugerah PRS White, newly recruited PRS members adalah mereka dalam kategori White, dan sekiranya mereka tidak ada masalah disiplin, excellence class attendees and one school activity, mereka akan dianugerahkan anugerah black. Dan akhir sekali untuk anugerah platinum, no disciplinary record, excellence class attendees, top 3 in current form, 20 school activities at districts activities, 3 state activities, 1 national activity, 1 international activity and 1 national award. Dan di SMK Tenggilan kami sudah ada 18 PRS platinum. Seterusnya, untuk menyelesaikan masalah root cause outdated and unattractive PRS concept, kami telah offer 4 targeted levels of potential PRS: excellence, average, high risk and OKU. Kalau kita lihat di sini, kami mempunyai 4 kategori yang boleh disertai oleh pelajar di sekolah. Pertama, 10% adalah mereka yang terdiri daripada pelajar yang mempunyai kebitaraan dalam akademik dan juga sahsia. Yang kedua, 80% adalah pelajar-pelajar dalam kelompok sederhana tetapi mempunyai keinginan untuk berubah. 5% lagi adalah untuk pelajar-pelajar berisiko tinggi, dan juga kategori keempat adalah PRS kurang upaya. Maksudnya di sini PRS OKU ataupun guru ataupun kurang upaya ini kami berikan peluang ini kepada pelajar, dan ini secara tidak langsung menunjukkan PRS adalah untuk semua tanpa batasan, tanpa mengenal ketidaksempurnaan yang ada pada pelajar tersebut. Berilah tepukan kepada Cikgu Robert di sini. Ini merupakan Cikgu Robert yang mana guru pendidikan khas. Seterusnya, untuk mengatasi masalah juga outdated and unattractive PRS concept, kami telah mengadakan PRS Open Interview Concept, di mana kami mengadakan sesi temuduga yang agak berbeza daripada sekolah-sekolah yang biasanya mengamalkan temuduga di mana guru-guru mencadangkan kepada kami untuk buat interview. Tapi untuk SMK Tenggilan, kami telah laksanakan PRS Open Interview Concept, di mana para pelajar mengisi borang, hadir dalam temuduga terbuka dan ditemuduga oleh 10 guru, dan juga ini merupakan jumlah pelajar-pelajar PRS yang telah terpilih. Dan seterusnya untuk yang kelima, to solve the root causes outdated and unattractive PRS concept, to diversify methods of peer mentoring. Dan pelajar-pelajar PRS ini kami ajar mereka untuk membimbing rakan sebaya mereka dengan cara yang berbeza, menerusi aktiviti-aktiviti di sekolah dan juga di community. Seperti gambar yang ada di sini, walaupun aktiviti ini sekadar makan-makan sahaja, tetapi ia mampu untuk mengubah pelajar ini untuk berubah. Dan untuk countermeasure number 6, unattractive PRS activities, kami telah laksanakan multi-talent squad PRS, seperti ini. Dan seterusnya, ini adalah lukisan mural yang telah dihasilkan. Dan seterusnya untuk unattractive PRS activities, kami juga telah buat PRS adopted class 4 PSV, seperti ini. Terpaksa cepat sebab masa sudah agak apa. Yang ke-8,
Okay, smart partnership dengan US Embassy, Malaysia Books of Record dan segalanya semuanya ada di sini. Dan juga untuk yang ke-9, kami buat variety multi-level competition. Sabah Institute of Arts hingga ke Toyota Eco Youth, UTA, United Kingdom dan juga di Jepun. Dan untuk yang ke-10, kami telah membuat appreciation di sekolah dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Dan selepas ini semua, kami telah dapati kumpulan pelajar PRS ini telah increasing of 92.4%, di mana pelajar-pelajar ini telah berjaya untuk berubah menjadi pelajar yang lebih baik. Boleh bagi saya masa lebih kurang 50 saat saya habiskan? Boleh, Mr. Indra? Okey, jadi ini kami telah dapati projek kami ini berjaya mengurangkan masalah disiplin. Kalau kita tengok di sini, 21 masalah disiplin pada bulan SSDM pada bulan Januari dan pada bulan Ogos sifar masalah disiplin. Dan ini merupakan intangible benefit kepada counselor, student, school, community, JPN Sabah, KPM dan Malaysia. Dan untuk buktinya, pelajar-pelajar ini telah dinobatkan sebagai juara Toyota EQ peringkat kebangsaan dan akan mewakili Malaysia ke negara matahari terbit. Juga pemegang Malaysia Books of Record dan mereka mampu melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Juga untuk kaunselor, ini merupakan anugerah-anugerah yang saya dapat. Pelbagai anugerah telah didapati daripada I10 PRS ini. Juga anugerah PRS Cemerlang Amalan Kaunseling Terbaik Negeri Sabah. Dan juga, okey, 5 saat boleh? Sekejap lagi. Okey, kami untuk memastikan program berjalan lancar, kami telah mengadakan MOU di sini dan sepanjang program ni, inilah dia PRS ini keluar di surat khabar dan kami telah ke udara sebanyak 60 kali dalam newspaper, 12 kali dalam TV media coverage, 87 benchmarking, cash sponsored by 4 ministers and 1 NGO dan juga intangible benefit seperti yang ada di sini dan akhir sekali total harga ataupun nilai I10 value kami adalah sebanyak 0.486 juta ringgit disebabkan oleh 62 stakeholder yang membantu kami. Dan pencapaian tertinggi I10 PRS ini adalah penganugerahan Duke of Edinburgh The International Awards for Young People peringkat antarabangsa 2015. Terima kasih dan saya minta maaf kerana lama sedikit memberikan perkongsian ini. With this, I humbly end my presentation. Thank you, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Okey, tahniah SMK Tenggilan. Betul sebut? Betul. Okey, dari Sabah tahniah sebab first time, sebab dalam sejarah hidup saya juga, bila saya kata PRS ni memang banyak yang terkubur. Tapi tahniahlah sebab Sabah berjaya hidupkan semula PRS dan telah berjaya memenangi banyak anugerah lah. So saya harap benda ni terus kekal. Okay, just nak tanyalah. Are you ready? Okay, so untuk mewujudkan ahli PRS ni, ada tak pendekatan-pendekatan yang digunakan, pendekatan teori lah dalam menghasilkan murid yang begitu berkualiti dalam menjayakan PRS ni? Ya, terima kasih Mr. Indran. Sememangnya seorang kaunselor yang mempunyai visi yang jelas harus mengaplikasikan kaunseling dalam mana-mana program. Dan kalau untuk I10 PRS ini memang saya laksanakan pendekatan pelajar menggunakan beberapa teori atletik di mana saya sengaja multi-levelkan teori ini daripada teori REBT, psychoanalysis, ego and super ego dan juga teori Maslow untuk cater perkembangan pelajar yang sememangnya semakin berkembang daripada masa ke semasa. Ada dua respon dari saya. Yang pertama ialah saya nak tahu perkataan I tu dari mana, I10 PRS tu, sebab saya tak nampak anda nyatakan tadi. Dan yang keduanya ialah pada tajuk file ini dituliskan amalan pengurusan terbaik. Ini adalah amalan pengurusan terbaik ataupun amalan terbaik? Ini amalan terbaik tu. Ini dalam file anda amalan pengurusan terbaik. Itu nak betulkan.
Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dengan teguran tersebut, saya akan perbaikinya. Untuk I10 PRS dia memangnya amalan dan I10 bermaksud inovasi 10 untuk menghidupkan PRS yang sudah lama terkubur di negara Malaysia. Bayangkan 29 tahun, macam saya tidak sanggup lagi dia terus ke hadapan dalam keadaan yang tidak fresh, tidak berwajah baru dan sebagainya. Dengan itu kami laksanakan inovasi 10 dalam PRS untuk memastikan PRS ini antara jenama yang menarik. Dan kalau doktor lihat sebentar tadi, memang surat khabar dan juga TV media memang gemar konsep yang telah kami laksanakan. Kerana sebahagian daripada produksi filem itu pernah menjadi PRS suatu masa dahulu, dan apabila melihat konsep PRS ini telah dijenamakan, ianya menjadi satu brand yang sangat menarik di negara Malaysia. Dan I10 PRS itu merupakan 10 inovasi dan juga kami menggunakan konsep strategi Lautan Biru Kebangsaan berkolaborasi dengan UMW Toyota Motor untuk memastikan I10 PRS ini laris dalam boleh digunakan pakai dalam sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Okey, terima